Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi bersama dengan saya Da'i Luqman dalam rancangan Mu Tunggu Aku Tanya, dibawakan khas oleh Econsave. Bandingkan harga kami. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam episod yang baru dengan semangat yang baru, dengan topik yang sudah semestinya baru untuk kita sama-sama bincangkan sebagai satu persiapan nak dapatkan ilmu ni. Ilmu ni juga menjadi bekalan kita sampai bukan setakat hari tua, sampailah kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk episod kali ini special sikit sebab kita nak berbincang topik berkaitan dengan kahwin, bukan perkara yang main-main. Sedang betul sekalian, bila kita menyebutkan berkaitan dengan kahwin, dalam Islam ni memang sangat-sangat menganjurkan untuk umatnya berkahwin ataupun bernikah. Sebab tu dalam sepotong hadis Nabi, ada pada suatu hari tu ada 3 orang sahabat Nabi datang, dan salah seorangnya tu dia kata apa, aku ni nak beribadah je ya Rasulullah, aku tak nak kahwin. Last sekali Nabi kata apa? Nabi pun menjawab balik bahawa sesungguhnya Nabi kata apa? Aku pun beribadah, namun dalam masa yang sama aku juga bernikah. Dan Nabi menyambung lagi, Nabi kata apa? Barang siapa yang tak mengikut sunnahku, maka dia bukanlah daripada kalangan umatku. Jadi saudara sekalian, bermaksud dekat sini, berkahwin itu hukumnya adalah sangat dianjurkan oleh Islam. Sudah betul sekalian. Jadi kita ni bila mana ada perancangan untuk berkahwin tu, kalau boleh kita segerakan agar perkahwinan yang kita dirikan itu mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi untuk episod kali ini kita nak raikanlah beberapa soalan daripada para penonton kita. Jadi untuk soalan yang pertama, ayuh sama-sama kita lihat. Apakah perkara paling penting sebelum berkahwin? Tidak putus sekalian, bila mana kita menyebutkan berkaitan dengan persiapan sebelum mana kita berkahwin, sudah semestinya Islam sudah pun menganjurkan beberapa cara. Yang pertamanya adalah khitbah. Khitbah ni apa dia? Iaitu proses pertunangan. Jadi bila mana kita melihatkan daripada sudut syariat ataupun syarak itu sendiri, pertunangan itu sebenarnya cukup mudah. Tak perlu adakan majlis-majlis mewah-mewah dan sebagainya. Cukup sekadar seorang lelaki menyampaikan hasratnya kepada seorang wanita yang mengatakan dia ingin menikahinya, dan si wanita tersebut pun bersetuju. Maka kalau ikut pada syarak, itu sudah mencukupi merangkumi kepada istilah bertunang. Maksudnya pada saat itu, lelaki lain tak boleh nak kacau tunang ataupun perempuan tersebut, dan juga wanita lain pun tak boleh nak kacau lelaki tersebut yang sudah pun melafazkan kata-kata persetujuan mereka untuk bernikah dan sebagainya. Namun dekat Malaysia ini, kita ada adat-adat kita, dan Islam itu sendiri meraikan adat. Tak ada masalah untuk kita nak melakukan ataupun nak meraikan ataupun melaksanakan majlis pertunangan dan sebagainya. Namun pastikan majlis tersebut tidaklah berlakunya pembaziran, sebab kita tak naklah sebelum berkahwin dah jadi pokai ataupun dah tak ada duit, dah kehabisan banyak duit. Apatah lagi bila mana nak melangsungkan perkahwinan nanti, sudah semestinya banyak lagi perbelanjaan yang nak dilakukan dan sebagainya. Jadi Islam menganjurkan untuk si lelaki ini untuk berjumpa dengan orang yang paling rapat dengan si wanita yang ingin dikahwini tersebut. Sebagai contohnya, ahli keluarga si wanita tersebutlah, untuk bertanyakan tentang karakter dan sebagainya. Sebab apa Islam menganjurkan sebegini? Supaya si suami ataupun si lelaki ini sudah pun mengenali siapakah wanita yang dia nak kahwini tu. Si wanita tersebut pun boleh melakukan risikan kepada keluarga si lelaki yang ingin dikahwininya. Jadi bila mana dah berlaku risikan dan kita pun dah mengenali serba sedikit tentang karakter pasangan, maka pada saat tu kalau kita bersetuju, maka bolehlah untuk kita teruskan dengan proses ataupun fasa berikutnya, iaitu fasa pernikahan. Mudah-mudahan menjawab soalan daripada sahabat kita ini yang mungkin sedang membuat persiapan untuk mendirikan rumah tangga, agar Allah SWT mempermudahkan urusan mereka. Amin ya rabbal alamin. Jadi jom kita beralih dengan soalan berikutnya dengan melihat VT ini. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya, macam sekarang kan kos hidup kan dah meningkat, macam mesti ke untuk pasangan pengantin tu buat majlis yang besar-besaran? Okey, sidang betul sekalian, bila mana kita menyebutkan berkaitan dengan kenduri ataupun dalam istilah Arabnya walimah, hukum asal melaksanakan walimah ini adalah sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun pernah memberitahu kepada para sahabat baginda dan juga untuk kita lah sebagai umatnya ini, cukup sekadar kita menumbangkan seekor kibash ataupun kambing
untuk kita melakukan kenduri. Apa tujuan sebenarnya kenduri ini? Adalah untuk mewar-warkan tentang pernikahan kita dengan pasangan kita. Bukanlah untuk kita nak berbegah-begah. Jadi bila mana kita melihat di dalam fasa sekarang ni, kita pun sedang berhadapan dengan COVID dan sebagainya, ramai orang yang terkesan daripada sudut ekonomi. Jadi janganlah pula bila mana kita nak melakukan kenduri ataupun nak mengadakan kenduri ni, kita terlalu berlebih-lebihan sehingga wujudnya pembaziran. Oleh itu, kalau sebagai contohlah, salah satu caranya adalah dengan kita memilih barangan-barangan yang dah terjamin dengan harga yang murah dan berkualiti. Sebagai contohnya, datang ke Econsave. Nak beli ayam, datang ke Econsave. Nak beli barangan untuk buat goodies, sebagai contohnya untuk tetamu-tetamu datang ke Econsave. Sebab Econsave telah pun membandingkan harga-harga mereka sesuai dengan tagline mereka, bandingkan harga kami, dan sudah semestinya di Econsave ni mereka menyediakan harga termurah untuk kita dapatkan. Dan mudah-mudahan bila mana kita nak melakukan ataupun kita nak melangsungkan majlis pernikahan ataupun perkahwinan kita, kenduri kita nanti, kita sudah pun memilih barangan-barangan yang murah agar tidak wujudnya pembaziran tersebut. Mudah-mudahan menjawab soalan tersebut. Kita nak beralih dengan soalan terakhir untuk episod kali ini, iaitu soalan ketiga. Ayo sama-sama kita saksikan soalan tersebut. Apa pandangan Ustaz jika sebuah pasangan tu mereka tak cukup sedia dari segi ekonomi tapi memilih untuk berkahwin dengan segera? Sidang betul sekalian, kembali kita kepada hadis yang saya sudah perkongsikan sebentar tadi. Nabi menyebutkan berkaitan dengan ya ma'syarasy syabab man istata'a minkum ba'ah falyatazawwaj. Nabi kata apa? Wahai orang muda, sekiranya kamu berkemampuan. Nabi menyebut di situ orang tu perlu ada syarat, iaitu berkemampuan. Jadi sidang betul sekalian, apakah yang dimaksudkan dengan kemampuan tersebut? Kemampuan ini adalah diberikan kepada orang lelaki, sama ada dia berkemampuan daripada sudut tanggungjawab, mampu untuk memberikan nafkah kepada anak dan juga isterinya, dan juga kemampuan daripada sudut pemberian ilmu dan sebagainya, iaitu pemberian batin kepada isterinya. Itu adalah termasuk di dalam konteks kemampuan tersebut. Jadi kalau tak berkemampuan, sebagai contohnya memang tidak ada memiliki harta ataupun tidak memiliki kewangan daripada sudut kewangan yang cukup untuk melakukan ataupun melaksanakan majlis perkahwinan tersebut, maka pada saat itu lebih baik adalah untuk hold ataupun untuk tangguhkan terlebih dahulu agar sampai tahap kepada kemampuan tersebut, maka bolehlah untuk langsungkan dengan segera. Sebab apa? Islam ini kalau kita lihat pada hukum perkahwinan itu mampu berubah daripada sunat kepada wajib, kepada harus dan juga kepada haram. Yang haram ni bagaimana? Sekiranya perkahwinan itu mampu mendatangkan kemudaratan kepada pasangannya. Jadi pastikan kita bersedia terlebih dahulu daripada sudut kita mampu untuk memikul tanggungjawab dan juga daripada sudut kewangan kita, maka pada saat itu bolehlah untuk melangsungkan perkahwinan anda. Jadi mudah-mudahan dengan terjawabnya ketiga-tiga soalan untuk episod kali ini, maka memberikan kepada kita satu pencerahan bahawa sebenarnya perkahwinan ini bukanlah suatu perkara yang main-main, sebab banyak tanggungjawab yang harus dipikul dengan asbab perkahwinan yang kita dirikan tersebut. Mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada kita semua dan menjawab persoalan-persoalan tersebut. Bertemu lagi dengan saya dan Luqman di lain episod Mu Tunggu Aku Tanya yang dibawakan khas oleh Econsave, bandingkan harga kami. Akhir kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.